Assalamualaikum. Al-Quran ialah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang telah dikunakan oleh Allah SWT kepada baginda. Al-Quran ialah salah sebuah kitab yang menjadi panduan kepada umat Islam dari segi hukum ataupun sunnah yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam, kita haruslah membaca dan menghayati segala intipati Al-Quran agar dapat menjadikan panduan hidup sebagai seorang Muslim dan juga sebagai hamba Allah. Di sini saya akan silakan 4 buah surah yang akan saya tafsirkan dan akan tunjukkan beberapa penglihatan saya terhadap surah ini dan mungkin dapat menjadi rujukan kepada anda yang menonton video ini. Baiklah, surah pertama yang saya ingin bacakan ialah surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Baiklah, bagi maksud bagi surah Al-Ikhlas ayat pertama, Qul wallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah ialah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Baiklah, bagi penghayatan saya dan surah Ikhlas ini, saya merasakan bahawa kita hendaklah sentiasa merasa kecil dan hendaklah sentiasa merasa rendah diri, kerana segala pangkat atau darjat yang digunakan oleh Allah SWT hanyalah sementara, dan semua ini tidak bermakna dan tidak jugalah dibawa di akhirat kelak, kerana hanya Allah lah yang maha besar dan juga maha berkuasa jika berdasarkan pada surah Al-Ikhlas ini. Baiklah, untuk surah yang seterusnya ialah surah Al-A'la ayat 1 hingga 4. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la, allazi khalaqa fasawwa, wallazi qaddara fahada, wallazi akhrajal mar'a. Sadaqallahul azim. Baiklah, bagi tafsiran bagi surah Al-A'la ayat 1 hingga 4. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la, bermaksud sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allazi khalaqa fasawwa, yang bermaksud yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Wallazi qaddara fahada, yang bermaksud yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Wallazi akhrajal mar'a, yang bermaksud dan yang menumbuhkan rerumputannya. Bagi penghayatan saya dalam surah Al-A'la ialah, bagi saya, kita sebagai hamba Allah hendaklah sentiasa bersyukur dengan rezeki yang dilimpahkan olehnya, dan kita juga mestilah sentiasa menerima keredaan dan ketentuan Allah dalam qada dan qadar, kerana Dia yang memberikan ujian dan Dia jugalah yang menunjukkan jalan pemudahkan ujian itu. Saya sebagai orang Islam hendaklah sentiasa bersabar dan kekal untuk sentiasa berfikiran positif, dan kerana setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Baiklah, surah yang seterusnya ingin saya bacakan ialah surah Al-Imran ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Baiklah, bagi maksud bagi surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bermaksud, Allah menyatakan bahawa tidak ada Tuhan selain Dia, demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim,
yang bermaksud tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Kuasa dan juga Maha Bijaksana. Baiklah, maksud bagi surah Ali Imran ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Yang bermaksud Allah menyatakan bahawa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, yang Maha Berkuasa dan Maha Bijaksana. Bagi penghayatan saya bagi surah Ali Imran ayat 18 ialah kita sebagai umat Islam haruslah sentiasa mempercayai tentang keberadaan Allah dan juga kekuasaannya, kerana Dialah yang Maha Esa dan juga Maha Berkuasa. Dan kita juga haruslah mempercayai tentang kebijaksanaannya dalam mengatur segala perancangan di dunia ini. Baiklah, surah yang terakhir ingin saya bacakan ialah surah Al-Waqi'ah ayat 68 hingga 69. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون صدق الله العظيم. Baiklah, maksud bagi surah Al-Waqi'ah ayat 68 hingga ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun. Yang bermaksud, pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Yang bermaksud, kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Baiklah, bagi penghayatan saya bagi surah Al-Waqi'ah ayat 68 hingga 69 ialah kita sebagai umat Islam, kita perlu sentiasalah merasa rendah diri dalam kehidupan ini. Jangan pernah bersifat bongkak dan takbur dengan segala kebesaran yang kita ada dan juga kemewahan ataupun pangkat yang kita dapat. Umat Islam perlu sentiasa menjaga pertuturan daripada berkata riak dengan rezeki yang Allah bagi, kerana daripada Allah jugalah rezeki itu datang dan kepada Dia jugalah rezeki itu pergi. Alhamdulillah, selesai sudah bacaan keempat surah sebentar tadi, iaitu surah Ali Imran ayat 18, surah Al-Waqi'ah ayat 68 hingga 69, surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 dan juga surah Al-A'la ayat 1 hingga 4. Saya harap bacaan saya sebentar tadi dan juga pentafsiran saya sebentar tadi sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam menghayati ayat Al-Quran, insya-Allah.